Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita menambah lagi pahala dan ganjaran dengan kita menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam, insya-Allah. Dan kita pun dah sampai di penghujungnya. Mungkin sehari dua ni boleh khatam, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Jadi ada yang tanya soalan-soalan, insya-Allah saya selesaikan yang ni dulu, nanti kita jawab soalan. Saya tak ingat dekat mana soalan dia tu. Jadi kita dalam pembahasan mengenai kenabian atau kerasulan, nubuwah. Jadi ada 4 sifat yang wajib bagi para rasul, yang wajib kita i'tiqad lah, iaitu sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Jadi dalam bab amanah tu maksudnya para rasul tu mereka tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, bahkan yang makruh, yang khilaful aula dan yang mubah. Jadi ada dua di situlah. Satu, Nabi melakukan perkara yang makruh itu atau khilaful aula, istilah barulah mutaakhirin, ataupun perkara yang harus itu dengan tujuan tasyri', tujuan pensyariatan. Kalau tak, ulama takkan dapat istinbat bahawa perbuatan itu adalah makruh ataupun khilaful aula, istilah baru ataupun harus. Jadi Nabi melakukannya untuk menunjukkan perkara itu hukum dia tidaklah haram. Maknanya kalau Nabi tak lakukan langsung, maknanya dia akan jadi haram. Ada kemungkinan ulama akan beristimbat menganggap perkara itu haram. Jadi Nabi melakukan sekali-sekala. Boleh kata kadang-kadang Nabi hanya mungkin lakukan sekali atau dua kali saja sepanjang beliau menjadi Rasul. Mungkin beliau lakukan sekali dua untuk menunjukkan perkara itu bukanlah haram. Jadi terpulanglah kepada mujtahid di dalam membina mazhab dia, ingin menghukumi perkara tersebut sama ada makruh tanzih ke makruh tahrim, itu bab usul fiqh lah, bagaimana ulama istinbat dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dia melakukan perkara-perkara tersebut, maka perkara tersebut dihukumilah oleh para ulama. Dapat diketahui mengikut kefahaman masing-masing lah para ulama mujtahid. Cuma kita di sini, kita ikutlah apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i misalnya, maka kita ikut fatwa atau hukum yang muktabar di dalam mazhab Syafi'i. Apakah hukum terhadap sesuatu perbuatan tersebut. Jadi itu yang berpegang kepada mazhab lah.
Jadi Nabi tidak akan melakukan perkara yang diharamkan. Perkara yang makruh itu dilakukan oleh Nabi sebagai tujuan pensyariatan untuk menunjukkan dia makruh. Biasanya Nabi akan melakukan hanya sekali dua sajalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud sifat amanah di sini, jadi apabila Nabi SAW, kalaulah Nabi itu tidak amanah, iaitu dengan melakukan perkara yang diharamkan, maka kita pun boleh melakukan perkara yang diharamkan. Kerana kita diperintahkan untuk mentaati Rasul, ati Allah wa ati Rasul. Jadi kalau Nabi itu melakukan perkara yang diharamkan, maka kita pun bolehlah melakukan perkara yang diharamkan. Maka mustahil. Maka sebab itu Nabi itu wajib bersifat amanah, iaitu tidak melakukan perkara yang diharamkan. Kecuali beberapa perkara yang memang diharamkan kepada kita tetapi diharuskan kepada Rasul lah. Contohnya berkahwin lebih daripada 4 misalnya. Itu khususan kepada Nabi SAW. Kita diharamkan kahwin lebih daripada 4. Pada Nabi, pada Rasulullah SAW itu dikhususkan. Itu makna amanah lah, iaitu para Nabi dan Rasul tidak akan melakukan perkara yang diharamkan. Adapun perkara yang makruh itu sebenarnya Nabi melakukan untuk menunjukkan dia makruh. Bahkan dihukumi wajib sebenarnya, kerana Nabi ni wajib memberitahu umat ni bahawa perkara ini makruh. Maksudnya dengan cara melakukannya lah sekali-sekala perkara yang Nabi buat sebaliknya. Tapi ada pun kita akan dihukumi makruh lah. Kalau kita buat benda tu akan dihukumi makruh. Ini sambung dalil bagi sifat yang ketiga, itu tabligh. Wa amma dalilut tabligh fali'annahum law katamu lakunna ma'murina bikitmanil ilm. Adapun dalil mengenai sifat tabligh itu ialah sesungguhnya para rasul, kalaulah mereka itu menyembunyikan, maksudnya lawan daripada tabligh itu kan kitman, menyembunyikan perkara yang diperintahkan untuk disampaikan, maka dah tentulah kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Maksudnya kalau Nabi boleh sembunyikan ilmu, tidak tabligh, maka kita pun bolehlah menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikan ilmu. Wala yasihu an naktumal ilma, dan tidak benar, tidak sah untuk kita menyembunyikan ilmu. Lianna katimatu mal'un. Lianna katimahu mal'un. Kerana sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Mal'un maksudnya dilaknat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mal'un, dilaknat. Dilaknat ni maksudnya terjauh daripada rahmat. Dilaknat maksudnya terjauh daripada rahmat. Fata'ayyana annahum lam yaktumu, maka tertentulah sesungguhnya mereka itu tidak menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Fasabata lahumut tabligh, maka sabitlah bagi mereka itu sifat tabligh, menyampaikan. Cuma sifat tabligh ini, menyampaikan ini, wajib bagi para rasul terhadap apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi bukan semua perkara yang Nabi itu wajib menyampaikan. Ada perkara yang Nabi wajib sampaikan, ada perkara yang Nabi wajib sembunyikan, ada perkara yang Nabi diharuskan. Maksudnya nak sampaikan pun boleh, tak nak sampaikan pun boleh, atau disampaikan kepada sebahagian sahabat dia, tak disampaikan kepada sebahagian yang lain. Jadi di sini sifat wajib tabligh itu khusus kepada sifat wajib tabligh bagi menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Contohnya ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya mendedahkan beberapa kesilapan kecil Nabi, seperti surah Abasa wa Tawalla kan, Nabi berpaling daripada Abdullah ibni Umi Maktum tu ketika dia bertanya kepada Rasulullah
murka kan. Ditegur dia Allah Ta'ala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, kalau Nabi ni penyembunyi maklumat, penyembunyi wahyu, maka dah tentu Nabi akan sembunyikan surah Abasa wa Tawalla, tak sampaikan kepada umat dia, supaya umat dia tak tahu akan yang lain. Dan yang wajib sampaikan. Jadi mungkin ada perkara yang Nabi tidak sampaikan, hanya menyampaikan kepada sebahagian sahabat saja, ataupun memang Nabi langsung tidak menyampaikannya. Itu bukanlah termasuk tidak tabligh. Itu memang perkara yang dibenarkan untuk tidak disampaikan. Dia sangkut sekejap. Internet lah ni. Mudah-mudahan sangkut, tak sangkut banyak kali. Wa amma dalilul fatanah al-hazaq, iaitu kebijaksanaan ataupun kecerdikan. Lahum alaihi wassalatu wassalam, bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, fali'annahum law intafat anhumul fatanah lama qadiru an yuqima hujjatan 'alal khasmi. Sesungguhnya kalaulah ternafi daripada para rasul itu sifat fatanah, sifat kebijaksanaan, dia mula buat perangai dah, sangkut-sangkut ni. Kalau sangkut sekali lagi, saya terpaksa mungkin kuota internet dah habis kot. Tengok, kalau sangkut sekali lagi, saya tambah booster ke. Tengok keadaan. Law intafa anhul fatana lamma qadiru an yuqimu hujjatan 'alal khasmi. Kalaulah ternafi sifat kebijaksanaan itu, maka sudah tentu para rasul itu tidak mampu untuk menegakkan hujah-hujah ke atas musuh. Jadi kalau kita mengikuti sejarah para nabi dan para rasul, mereka selain daripada berdakwah, mereka juga berhadapan dengan musuh-musuh yang berdebat, yang mempersoalkan, berdebat dan mempertikaikan dan sebagainya. Maka di situ nabi-nabi bangkit dengan melawan hujah-hujah bagi musuh-musuh ni lah. Jadi perdebatan itu memang berlaku, dilakukan oleh para nabi, para rasul. Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dengan Namrud. Kemudian Nabi Muhammad dengan orang Yahudi, orang musyriki dan sebagainya. Berlaku perdebatan hujah, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi kalau tidak mempunyai kebijaksanaan, sudah tentu tidak mampu untuk berhujah. Jadi begitu juga ulama-ulama Asy'ariyah ini, mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok yang jauh lebih dahsyat pemikiran dia. Bukan kita nak kata Nabi tak menggunakan ilmu kalam. Selalu orang kan pertikaikan Rasulullah tak guna ilmu kalam. Maka orang tu dia pemikiran dia sempit. Rasulullah SAW diutuskan di Mekah dan jadi di tanah Arab, yang mana sebelum Nabi Rasulullah diutuskan tu, masyarakat Arab jahiliah itu merupakan antara masyarakat yang paling teruk akhlak dia. Sehingga kan kerajaan besar ketika zaman itu, kerajaan Rom dan Parsi pun tidak ingin untuk menakluk tanah Arab, kerana mengetahui bahawa buruknya akhlak-akhlak orang Arab jahiliah. Mereka tanam anak hidup-hidup, mereka berperang, berketurunan bertahun-tahun dengan alasan korak kepala bapa musuh mereka, makan bangkai. Jadi kerajaan Rom dan Parsi yang besar ketika itu pun tak ingin menakluki, meluaskan jajahan dia, menakluki tanah Arab. Sepatutnya Nabi SAW diutuskan di Rom atau di Parsi, di tengah-tengah kota besar Rom tu, supaya mudah untuk berdakwah kan.
Tapi Nabi dihantar ke di tanah Arab yang masyarakatnya sangat buruk akhlaknya. Jadi di situ sebenarnya ada hikmah dia lah, iaitu Allah Subhanahu nak tunjukkan kepada dunia bahawa Rasulullah SAW ini berjaya mengubah satu kaum yang buruk akhlaknya, yang sangat jahiliyah, kepada satu kaum yang paling mulia, paling tinggi martabatnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi maka di situ, di tanah Arab itu tidak ada unsur-unsur falsafah, serangan-serangan ideologi daripada falsafah, tak ada. Tidak ada. Yang muncul ini sudah berkembang ketika pusat pemerintahan Islam itu, ketika zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah di Baghdad sana. Jadi supaya mudah supaya Baghdad tu berada agak di tengah-tengah center. Jadi seluruh dunia Islam itu boleh tertumpu di Baghdad. Kalau di Madinah nanti terpaksa turun ke bawah lagi jauh. Jadi Baghdad ketika itu menjadi tumpuan manusia seluruh dunia. Jadi di situlah berkumpulnya segala jenis agama, segala jenis kebudayaan, segala jenis pemikiran ada di situ. Di situ munculnya ahli falsafah yang menyerang pemikiran-pemikiran Islam, menyerang ideologi Islam dengan menggunakan hujah akal, mempertikaikan ketuhanan yang diajar oleh Islam dengan menggunakan falsafah dia lah, hujah akal. Maka di situlah berlakunya tuntutan ulama-ulama, tuntutan bagi ulama-ulama Islam untuk mengkaji falsafah, untuk melawan falsafah. Panjang saya dah ceritalah dalam episod lah. Nak menunjukkan bahawa bukan Nabi tak beramal dengan ilmu kalam, tidak ada keperluan, tidak ada hajat. Zaman Nabi itu tidak ada keperluan, tidak ada hajat untuk menguasai ilmu kalam. Tak ada hajat untuk berhadapan dengan falsafah, berdebat dengan falsafah. Jadi alasan kata Nabi tak amal ilmu kalam, itu belum ada keperluan, belum ada hajat lagi. Dia muncul ketika Khalifah Bani Abbasiyah, ketika Khalifah Ma'mun menjadi Khalifah Bani Abbasiyah. Ketika itu dia melihat ada kepentingan untuk mengkaji falsafah, supaya dapat dia apabila mengkaji pemikiran falsafah ni, maka ulama dapat bangkit dan menentang falsafah. Ketika zaman dia tu baru datangnya serangan-serangan falsafah yang terlalu hebat, menyerang ideologi ketuhanan Islam. Jadi tak nak terpaksa ulama-ulama ketika itu diperintahkan untuk mengkaji falsafah supaya kita boleh faham pemikiran ahli falsafah itu dan dapat menentang semula mereka. Jadi tak ada keperluan, tak ada hajat. So orang kata Nabi tak pakai ilmu kalam. Cuma masalahnya ilmu kalam yang dipakai itu untuk menentang falsafah itu hanya ulama Mu'tazilah. Tapi mereka itu akhirnya terpengaruh dengan falsafah, sebahagian pemikiran falsafah, dan mereka melahirkan pemahaman-pemahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian datang satu fasa lagi, barulah bangkitnya Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, ataupun ulama-ulama yang sebelum itulah seperti Ibnu Kullab, Al-Qalanisi, Haris Muhasibi, awal-awal lagi seperti Imam Abu Hanifah, Hasan Basri dan sebagainya, menentang pemikiran-pemikiran kalam yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya kita kata Imam Abul Hasan Asy'ari lah yang menjernihkan ilmu kalam, yang membersihkan ilmu kalam daripada kekotoran fahaman-fahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka sebagai satu hujah, sebagai satu metodologi untuk memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, ada keperluan di situ. Bukan mana boleh bagi alasan Nabi tak guna ilmu kalam, sahabat tak pakai ilmu kalam, Al-Quran tak cerita pasal jirim dan jauhar. Itu semua jumud orang pemikiran sempit yang tak pernah dia tak ada observation terhadap permasalahan. Terus ilmu kalam. Jadi kena faham situasi. Kalaulah Nabi berada di zaman itu pun, Nabi dah tentu lebih fasih lagi dengan ilmu kalam untuk menentang falsafah. Sebab tak ada keperluan ketika itu. Keperluannya timbul ketika zaman kurun yang ketiga dan keempat tu.
Jadi di sini begitu Nabi juga mempunyai sifat fatanah untuk menegakkan hujah, untuk menumpaskan hujah-hujah lawan. Itulah yang diamalkan ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi berhujah dengan ahli falsafah, berhujah dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah. So di mana silapnya ilmu kalam? Tu masalahnya. Adalah seorang doktor tu kan. Doktor belakang tu ada Lin. Kalau doktor gigi kan, jangan cerita pasal jantung. Dia kalau doktor tu doktor jantung, dia cerita pasal jantung. Doktor gigi cerita pasal gigi. Ini doktor gigi cerita pasal jantung. Tu masalah. Kalau kau bukan ilmu bidang kau ilmu kalam, jangan bercakap pasal ilmu kalam. Kalau kau bidang hadis, cakap pasal hadis. Itu belum tentu betul tak betul lagi. Jadi, dalam bidang lain nak bercakap pasal bidang lain. Kalau engkau memang betul-betul mengkaji ilmu kalam falsafah, barulah kau bercakap. Ini kau bidang lain. Kau ambil PhD bidang lain, tiba-tiba kau nak judge bidang lain. Kau siapa? So, masyarakat pun yang jenis jahil punya, asalkan dia doktor saja, betul lah cakap dia. Kita kalau sakit jantung, kita pergi jumpa doktor gigi ke jumpa doktor jantung? Orang kalau boleh faham sikit guna akal dia, dia ni doktor dalam bidang apa ni? Dia bercakap pasal bidang apa ni? Kita pun kalau sakit jantung tak akan pergi jumpa doktor gigi. Betul? Apa doktor gigi cakap pasal jantung, kata, dia ni doktor gigi, tiba-tiba nak cerita pasal jantung. Baik, takkan baik aku pergi jumpa doktor jantung. Nak bercakap pasal ilmu kalam tapi dia bukan bidang dia. Faham Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik lah. Dia bukan mudah nak faham satu-satu perkara ni. Lakinna iqamatul hujaji minhum 'ala al-khasmi dalla 'alaihi al-Qur'an fi ghairi mawdi'in wa iqamatul hujaji la takunu illa minal fatin. Jadi akan tetapi menegakkan hujah-hujah daripada para rasul terhadap musuh-musuh mereka, dalla alaiha al-Quran, Quran menunjukkan perkara tersebut fi ghairi mawdi'in, maknanya pada banyak tempat. Maknanya banyak tempat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hujah-hujah para rasul terhadap musuhnya. Contohnya Nabi Ibrahim kan, bila dia kata dia nampak bintang, kemudian bintang itu hilang. Mana dia kata inni la uhibul afilin, bulan hilang, inni la uhibul afilin, matahari. Maknanya uful itu sifat-sifat arad. Itulah arad, benda yang tidak kekal. Jadi mustahil Tuhan itu bersifat dengan benda tidak kekal. Itu arad. Daripada situ ulama memahami konsep-konsep jirim, jauhar, arad dan sebagainya difahami. Istilah itu apa pun tak apa, istilah tak ada masalah, yang penting makna dia sama. Maka Nabi Ibrahim juga berhujah bahawa tidak boleh qiyamul hawadis, pada Tuhan itu tidak boleh hawadis, tidak boleh kejap muncul kejap hilang, tak boleh. Daripada situ ulama-ulama faham. Jadi sebenarnya dah ada jisim ke jauhar ke istilah itu memang tapi perkataan jisim, perkataan arad itu memang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Itu siapa yang kaji dia fahamlah. Ini orang yang tak kaji, mana sahabat tak tahu pun jisim, arad. Buka Quran, buka hadis. Allah sebut perkataan jisim, Allah sebut perkataan arad, Nabi sebut perkataan jisim, Nabi sebut perkataan arad. Maka Nabi tak hurailah jisim tu apa, jisim arad tu apa, tapi difahami di situ. Tu'jibukum ajsamuhum, dalam surah Al-Munafiqun Allah sebut, Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi sebut jisim, Nabi sebut arad. Quran sebut jisim, Quran sebut arad. Ulama kaji apa itu jisim, apa itu arad. Itu adalah sifat-sifat yang Allah sifatkan kepada makhluk, maka tidak boleh disifatkan kepada Allah. Quran tak cerita jisim arad, hadis tak cerita. Quran hadis kata Quran tak cerita jisim arad. Buka Quran, kaji betul-betul. Bukan kok tuan-tuan lah tu, saudara kita Wahabi tu. Kita pun dengar, betul juga Allah tak cerita Quran jisim arad, Nabi pun tak bahas jisim arad. Kita pun ikut jahil sekali.
Jadi di sini nabi-nabi itu berhujjah dengan musuh-musuhnya. Dan wa iqamatul hujjah la takunu illa minal fatih. Orang tu boleh menegakkan hujjah melainkan dia ada sifat kebijaksanaan. Wa amma dalilul jawazil wuqu'il aradil basyariyah bihim fali'annahum la yazaluna yataraqqawna fil maratibil aliyah. Okey, ini dalil bagi sifat harus bagi Rasul, iaitu bersifat dengan sifat-sifat basyariyah. A'radul basyariyah. Fali'annahum la yazalu yataraqqawna fil maratibil aliyah. Kerana sesungguhnya para Rasul itu tidak henti-hentinya mereka itu meningkat kepada martabat yang tinggi. Wa wuqu'ul amradi bihim mathalan ziyadatun fi maratibihim al-aliyah. Adapun terjadinya sakit kepada para rasul itu meningkatkan lagi, menambahkan lagi martabat mereka yang tinggi. Bihim ghairuhum. Dan juga dari segi supaya untuk menenangkan mereka dan selain mereka, umat-umat dia lah. Wa ya'rifal aqilu anna dunya laisa dara jazain li ahbabihi. Dan orang yang berakal pasti mengetahui bahawa tempat untuk menerima balasan bagi kekasih-kekasihnya. Iz law kanat dara jazain li ahbabihi lama asabahum syai'un min takadduratiha. Iaitu sekiranya kalaulah dunia ini merupakan tempat bagi balasan bagi kekasih-kekasihnya, maka sudah tentu tidak akan menimpa mereka sesuatu yang tidak elok atau tidak disukai, ataupun kekotoran-kekotoran ataupun kekeruhan-kekeruhannya lah. Maksudnya kenapa Nabi itu bersifat dengan arad basyariah. Maksudnya Nabi itu sakit, Nabi itu cedera dan sebagainya lah. Kerana dunia ini bukanlah tempat untuk menerima balasan. Para rasul ini kan utusan Allah, kekasih Allah. Jadi kan kenapa kekasih Allah dikenakan dengan ujian-ujian seperti sakit, cedera, kemiskinan, kelaparan, kebuluran dan sebagainya. Sepatutnya mereka diberi jadikan raja, kaya raya, mewah, sihat dan sebagainya. Menunjukkan bahawa sebenarnya dunia ini bukanlah tempatnya untuk menerima balasan bagi kekasih-kekasih Allah. Tempat balasannya adalah di akhirat. Oleh kerana Rasul itu diutuskan untuk manusia, maka sudah pastilah dia perlu bersifat dengan sifat-sifat manusia, supaya manusia itu boleh mencontohi rasul-rasul mereka. Kalau Rasul diutuskan daripada kalangan malaikat, tidak mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, bahkan ada sifat malaikat, so macam mana umat nak menjadikan Nabi mereka sebagai contoh-contoh untuk diikuti dalam menjalani kehidupan? Jadi itu antara beberapa dalil akal tentang Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'isihim ala azam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Qad tammatil khamsuna aqidatan bi adillatiha asy-syarifah wal nadhkur laka syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu minal umuri allati adillatuha sam'iyah. Jadi dengan menyebut empat yang mustahil dan satu sifat yang harus beserta dengan dalil-dalilnya tadi, maka tamatlah akidah yang 50 ini. Perbahasan mengenai akidah yang 50 yang disebut di awal-awal kitab, di mukadimah itu, wajib kita mengetahui akidah yang 50, maka selesailah. Di sini kata musannaf, sekarang aku akan menceritakan tentang perkara-perkara yang wajib kita i'tiqad daripada perkara-perkara yang mana dalilnya merupakan dalil sam'iyah. Maksudnya dalil sam'iyah ni dalil naqal, dalil Quran dan hadis. Jadi memang kalau dalam Asy'ariyah perbahasan mengenai akidah ataupun rukun iman lah. Perbahasan mengenai akidah dan rukun iman itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil bahagian ilahiyah, tentang ketuhanan. Jadi tentang ketuhanan itu, di situ dibahaskan dalil-dalil naqli dan akli. Dalil naqli itu
akidah itu sendirilah. Akidah itu sendiri adalah dalil naqli dia. Allah itu wujud, Allah Ta'ala qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, dan semua sifat ma'nawiyah itu diambil daripada naqli. Kemudian diberikan dalil-dalil akli untuk menguatkan pegangan manusia itu dengan dalil akli dia. Kemudian bab yang kedua itu datang bab yang nubuwah atau kenabian. Maka dibahas di sini tentang kenabian, dan bahkan dalam sebahagian kitab yang lain dibahaskan tentang kitab-kitab samawiyat. Di sini dia tak sebutlah. Jadi kita dah tahulah jelas bahawa kitab Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Dan ada suhuf-suhuf yang dibahaskan, suhuf-suhuf. Ada 50 suhuf Nabi Syed, 10 suhuf Nabi Musa, 10 suhuf Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lain. Itu kadang-kadang dibahas juga. Jadi kalau kita tengok rukun iman yang 6 itu bermakna pembahasan tentang Allah. Rukun iman yang pertama dengan rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada-qadar, itu dibahas dalam bab ilahiyah. Pembahasan qada-qadar itu dalam bab sifat, wahdaniyah fil af'al, qudrah dan iradah. Kemudian dalam bab nubuwah ini dibahas tentang beriman kepada Nabi dan beriman kepada kitab. Kitab di sini dia tak sebut, tapi benda itu diketahui umum lah. Kemudian bab yang ketiga dipanggil sam'iyat. Dalam bab sam'iyat ini dibahas tentang masalah beriman kepada hari kiamat, malaikat, dan beriman kepada hari kiamat. Jadi malaikat dan hari kiamat ini adalah perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib maka dinamakan bab sam'iyat, ataupun sebahagian kitab mengenai bab ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Dinamakan sam'iyat kerana dalil dia semata-mata sam'i, maksudnya naqli, iaitu Quran, hadis, dengar. Kerana akal di sini bukan tidak boleh berfikir, akal tidak sampai, di luar jangkauan akal, di luar ruang lingkup akal untuk berfikir. Paling-paling pun akal kata perkara tersebut adalah harus dan boleh terjadi. Sebab akal tak pernah akses tentang benda-benda gaib ni. Jadi tapi dalam bab ketuhanan dan kenabian akal boleh sampai, kerana dia punya kesan ataupun daripada bukti-bukti itu mampu dicapai oleh akal. Tetapi kalau dalam bab alam gaib bermula daripada bab kematian, roh, kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka ni, itu bab dia panggil bab sam'iyat. Dalil dia semuanya daripada Quran dan hadis. So siapa kata Asy'ariyah tak pakai dalil Quran hadis? Fa'lam annahu yajibul imanu bi anna li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam haudan wal jahlu bi kaunihi ba'da sirat aw qablahu la yadur tariduhul khalaiq yaumal qiyamah alladhi huwa nahrun fil jannah. Ketahuilah sesungguhnya wajib beriman, sesungguhnya bagi Nabi kita itu ada sebuah telaga. Kita wajib beriman bahawa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sebuah telaga. Wal jahlu bi kaunihi ba'da sirat aw qablahu la yadur. Adapun tidak mengetahui adakah telaga itu sebelum titik sirat, kedudukannya sebelum titik sirat ke ataupun berada selepas titik sirat, itu ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada pun ada beberapa pendapat. Ada yang kata telaga Nabi itu sebelum sirat, ada yang mengatakan telaga Nabi selepas sirat, ada yang mengatakan ada dua, sebelum dan selepas. Dan adakah telaga itu telaga Kautsar? Jadi di sini dia kata wahwa ghairul Kautsar allazi huwa nahrun fil jannah. Di sini kata musannaf bukanlah yang dimaksudkan telaga Kautsar, kerana Kautsar itu ialah sungai yang mengalir di syurga. Kata pendapat ialah dalam ni. Dan di mana telaga-telaga itu akan didatangi oleh umat lah. Dan setengah ulama mendapat bukan saja Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi-Nabi yang lain juga masing-masing ada telaga masing-masing untuk diberi minum kepada umatnya yang kehausan semenjak dihisap di padang mahsyar. Minum dengan air telaga tersebut. Dalam hadis ada riwayat lah, iaitu dia punya luasnya telaga itu daripada Yaman sana sampai ke Jordan, kata silap saya, tak ingat lah.
menunjukkan betapa besarnya lah dia punya telaga itu, dan dia punya cangkir-cangkir dia, gelas-gelas untuk diminum itu sebanyak bintang-bintang di langit. Dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Macam mana nak minum lebih manis daripada madu? Itu jangan tanyalah, sampai di sana nanti minum. Kecuali orang-orang yang mengamalkan bid'ah, dihalau daripada menghampiri telaga Nabi SAW. Itu ada panjang perbahasan dalam hadis di sini, saya tak akan bahas di. Jadi di sini kita wajib beriman Nabi yang mempunyai satu sebiji telaga. Sama ada Kausar atau bukan Kausar, atau sebelum sirat, selepas sirat, atau ada dua-dua, itu khilaf. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu annahu yashfa'u yawmal qiyamah fi faslil qada' hina taqifun nasu wa yatamannawna fi insiraf wa yatamannawna al-insiraf walau linnar. Fayashfa'u fi insirafihim min wa hadhihi syafa'atul mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa yang wajib kita i'tiqad ialah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mensyafaati manusia pada hari kiamat fi faslil qada', maksudnya untuk memulakan penghisapan. Hina taqifun nasu, seketika manusia berada di padang mahsyar setelah ribuan, dan mereka oleh kerana terlalu lama menunggu, mereka menginginkan untuk beredar daripada padang mahsyar walaupun terpaksa masuk neraka. Maka Nabi pun mensyafaati ni dari finsirafihim minal mawqif, beredarnya mereka daripada mawqif itu, ini dinamakan sebagai syafaatul uzma yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini panjang nak cerita ni. Okey. Setelah kita dimatikan, setelah manusia ni dimatikan, maka jasad kita akan ditanam di dalam kubur. Kemudian roh kita, menurut pendapat yang masyhur mengatakan roh akan dikembalikan semula ke dalam kubur. Jika mati, maka dicabut nyawa, maka roh itu nanti diangkat ke langit, kemudian dikembalikan semula ke kubur untuk disoal oleh Munkar dan Nakir. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma khilaf, adakah dia disoal roh dan jasad, ataupun dikembalikan semula roh ke dalam jasad. Kalau dikembalikan semula roh ke dalam jasad, nanti dalam kubur, tidak. Walaupun dikembalikan roh ke jasad, tetapi dia tidak hidup. Dia tidak hidup. Maka di situ ini khilaf lah. Ini tidak ada dalil yang jelas, maka ada khilaf. Pendapat yang masyhur mengatakan dikembalikan semula roh kepada jasad. Sebab apa? Antara dalil-dalil dia ialah dalam Sahih Bukhari mengatakan bahawa mayat-mayat itu mendengar derap tapak kaki. Derap tapak kaki orang yang menghantarnya ke kubur beredar. Itu dah Sahih Bukhari. Jadi kalaulah derap tapak kaki pun boleh dengar, takkan jasad tu boleh dengar, kan? Jadi ulama kata roh dikembalikan semula ke dalam jasad, tetapi bukan dia hidup. Dia jadi macam dia mimpi. Adapun tentang roh ni bahas panjang di sini. Menurut sebahagian pendapat, Ibnu Abbas punya pendapat dalam tafsir, ada kitab tafsir. Ada 2-3 pendapat, saya cerita satu pendapat je lah. Manusia ni ada roh dia tu, dia ada macam roh dengan sifat roh itu. Roh itu adalah jisim latif. Menurut pendapat Ghazali mengatakan roh itu mujarradat, dipanggil mujarradat, jauhar mujarradat. Tapi itu falsafah lah. Kalau menurut jumhur mutakallimin mengatakan roh itu jisim juga, jisim latif. Kemudian roh itu dia punya arat dia. Dia ada sifat dia. Antara sifat roh itu dipanggil yaqzah. Dipanggil sifat hayah, ada sifat yaqzah, ada sifat hayah. Antaranya lah. Ada sifat-sifat lain lagi lah. Sebab semua sifat ma'ani pada manusia itu ada pada roh dia. Melihat, mendengar, ilmu, kudrah dan sebagainya, manusia ada tu pada roh dia. Kita boleh melihat sebab ada roh. Roh ada sifat itu, sifat idrak dipanggil lah.
Kalau kita mati kan, bila mati, bila mayat itu, bila jasad itu dah jadi mayat, maka dia walaupun ada mata tapi tak boleh melihat, ada telinga tak boleh mendengar. Pasal apa? Sifat dia sudah dicabut bersama dengan roh. Jadi sebenarnya kita punya induk sebenar diri kita ni adalah roh, bukan jasad. Jasad ni akan ditanam dalam kubur, akan reput. Jadi ini cerita pasal roh dulu. Jadi roh manusia ni dia ada arat-arat dia seperti haya, sifat haya, sifat ma'ani dia lah. Biasanya dipanggil arat sebab dia baru, dia hudus, dia bukan qadim. Okay. Dan juga ada dipanggil sifat yaqzah, sedar. Jadi kalau contohnya kita tidur, bila kita tidur kita tak sedar. Kenapa kita tak sedar? Kerana sifat yaqzah tu ditarik. Tu berpisah. Ini dia memang tak logik lah. Sebab apa? Kalau arat itu boleh berpisah daripada roh itu satu perkara yang tak logik sebenarnya. Memang arat tidak boleh berpisah daripada jirim ataupun jisim. Tapi dalam ini istilah sajalah. Istilah saja mengatakan sifat yaqzah tu dia akan keluar daripada roh itu, dia akan merayap-rayap lah. Sebab tu kita mimpi kan. Bila kita mimpi, kita jumpa ni, itu dipanggil rohul yaqzah. Rohul yaqzah, cabang daripada rohul hayah tu. Rohul hayah. Jadi rohul hayah dengan rohul yaqzah, bukan ada dua roh ni dia punya sifat dia atau cabang dia itu tak pastilah, ini teori saja. Tidak ada dalil yang jelas mengenai roh. Sebab dalam Al-Quran kan, Nabi ditanya tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh. Orang Yahudi tanya Nabi tentang roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu daripada urusan Tuhan. Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi pengetahuan tentang roh melainkan sedikit. So tak ada siapa yang boleh menetapkan suatu hakikat roh itu. Tak ada siapa pun yang mengetahuinya lah, melainkan sedikit, iaitu kita tahu bahawa kita ni ada roh. Bila kita sampai ajal kita, roh kita akan dicabut daripada jasad kita, kita akan mati. Itu saja yang kita tahu. Dibuat daripada apa, dia macam mana sifat dia, itu tak tahu. Tapi ini beberapa pendapat ulama mengatakan kita ada rohul hayah, kita ada rohul yaqzah. Dilihat dari beberapa sudut lah. Jadi bila kita mati, rohul hayah itu dia akan dicabut, sebab tu kita mati. Tapi bila kita tidur, rohul hayah tak dicabut. Rohul hayah tu ada dalam diri kita. Sebab tu bila kita tidur, kita masih bernafas, kita hidup, tak mati. Tapi kita tak sedar diri. Kerana apa? Rohul yaqzah tu meninggalkan. Cuma adakah dia arat atau bukan, sifat atau bukan, itu ada perbahasan lah. Sebab apa? Kalau arat dan sifat tidak boleh meninggalkan jasad, tidak boleh meninggalkan dia punya jisim dia. Malam lah, maka rohul yaqzah tu akan keluar bila kita tidur. Situlah kita mimpi dan sebagainya, sebab kita tak sedar. Bila rohul yaqzah masuk balik, kita pun sedar. Itu kadang-kadang orang kan kena hempap. Orang kan kena hempap. Contohnya, kita bermimpi bagian-bagian selama beberapa tahun berlaku suasana tak di situ. Contohnya, apabila seorang tu pernah istilah dia kena hempap. Jadi menurut sebahagian pendapat, bukanlah kita ni kena hempap. Ketika rohul yaqzah itu nak masuk semula ke dalam jasad kita, maka di situ ada jin. Jin akan mengganggu rohul yaqzah itu untuk masuk ke dalam badan sepenuhnya. Sebab tu orang yang kena hempap, dia dah rasa macam dia sedar, dia antara sedar dengan tidur kan. Tak boleh nak gerak badan dia, tak boleh angkat tangan. Pasal apa? Rohul yaqzah tak masuk habis. Bila rohul yaqzah tak masuk habis, kita takkan boleh bergerak, takkan boleh bercakap, takkan nak menjerit pun tak boleh kan. Kan? Jadi jin di situ, jin yang mengganggu rohul yaqzah tu, dia menahan. Sebab apa? Dia sama alam. Roh kita dengan jin sama alam. Jadi jisim latif dengan jisim latif dia boleh kontak. Jin tak boleh pegang kita. Kalau jin boleh pegang kita nak pergi masjid, dia tarik lah. Kita nak bangun sembahyang subuh, dia hempap lah, kita tak boleh bangun lah sembahyang subuh. Jin tak boleh kontak. Tak boleh kontak dengan jasad kita. Dia boleh kontak dengan roh kita. Dia ganggu rohul yaqzah. Itu selalunya orang kena hempap itu, sebenarnya rohul yaqzah dia itu yang ditahan.
ditahan oleh jin lah. Jadi dia rohul yazah nak masuk dalam badan tetapi ditahan oleh jin. Jadi jin tu sebab dia tak baca doa lah kot kan. Allahualam. Jadi dia rasa macam sedar dah masuk separuh, mungkin tak masuk habis, dia rasa macam sedar tak ada berat, dia bergelut-bergelut, rohul yazah tu bergelut dengan jin, akhirnya masuk baru dia sedar. Itu bukannya, maknanya bukan kena empap sebenarnya, itu istilah orang Melayu je, kena empap. Sebab tu bila roh kita keluar, rohul yaqzah keluar daripada badan kita, namanya kita tidur. Sebab tu sebelum kita tidur kita baca kan doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama Engkau aku mati dan aku hidup. Bila kita bangun daripada tidur kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari setelah mematikan kita. Sebab tu ulama kata tidur ini mati kecil. Tidur ini mati kecil. Dalam doa pun kita sebut kita mati, padahal kita tak mati. Mati kecil dia panggil. Kalau mati yang besar ni maknanya roh kita, rohul hayah dicabut, itu mati betul lah. Jadi kalau yang bila kita tidur, bukan rohul hayah tak keluar, rohul hayah ada dalam badan, cuma rohul yaqzah itu yang keluar daripada badan kita, merayap-rayap lah, dia pergi jumpa mimpi. Dan di sini alam mimpi itu bukan macam alam dunia. Alam mimpi bukan macam alam dunia. Kalau alam dunia ni kita nak pergi ke suatu tempat, makan masa, betul. Tetapi alam mimpi ni kita boleh pergi ke tempat yang jauh, beribu-ribu tahun pun kita boleh sampai. Ke langit pun kita boleh sampai dalam masa sekejap saja. Itu alam mimpi. Alam mimpi tidak dibatasi dengan masa, tidak dibatasi dengan tempat. Itu alam mimpi. Sebab tu kita boleh pergi ke dalam mimpi tu, rohul yaqzah kita tu pergi ke terjauh-jauh kan. Contohnya malam tadi aku pergi Mekah 10 kali lah. Ya ke? Tak, aku mimpi. Orang tak heran pasal apa? Dalam mimpi memang rohul yaqzah tu boleh pergi. Sebab dia alam mimpi tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh masa. Ataupun masa dia tak sama dengan masa yang kita di alam dunia ni lah. Jadi batu jumpa macam-macam tu rohul yaqzah. Tapi itu masih misteri lah, tak ada siapa pun boleh mengupas menjelajah ke alam mimpi dalam keadaan dia sedar, melainkan dia mimpi. Dalam mimpi tu pun maknanya dia tak boleh nak kontrol. Dan dia bermimpi tu untuk dia mengkaji alam mimpi. Cuba kalau boleh kan. So masing-masing pernah mimpi, dan mimpi itu memberi kesan. Pasal apa? Orang mimpi sampai basah kan, sampai mimpi basah tu kita kata ihtilam, boleh mimpi keluar air mani misalnya kan. Maknanya ada kesan tu pada mimpi tu. Dia bermimpi sampai tahap boleh kan, inzal atau boleh ihtilam, boleh terkeluar air mani. Sebab apa? Mimpi itu bagi kesan. Dan mimpi ini pun kan 1/46 daripada kenabian. Itu dalam hadis yang sahih ada, hadis dalam Muslim ada, hadis dalam Tirmizi pun ada, 1/46 Bukhari pun ada. 1/46 daripada kenabian. Maksud sebenarnya 1/46 kenabian itu, kata ulama, ialah Nabi dilantik menjadi Rasul selama 23 tahun. Jadi 23 tahun itu bermaksud 23 tahun malam, 3 tahun siang. 23 tahun malam, 23 tahun siang, campur 23 campur 23, 46 kan. Jadi 1/46 itu ialah tahun yang pertama pada waktu malam. Sebab mimpi ni berlaku pada waktu malam, maka 1/46 itu ialah tahun pertama ketika Nabi dilantik menjadi Nabi. Tahun pertama pada waktu malam, Nabi didatangi oleh mimpi-mimpi yang benar. Maka sebab tu mimpi itu dikatakan 1/46 daripada kenabian. Jadi mimpi itu ada 3 lah. Ni bukan nak cerita pasal mimpi, nak cerita pasal roh ni. Mimpi itu ada 3 dalam hadis Bukhari, kata mimpi yang baik bagi orang yang soleh, mimpi yang buruk daripada syaitan, dan mimpi akibat daripada mainan pemikiran. Okey. Adakah mimpi boleh jadi hujah atau tidak? Ahli Sunnah wal Jamaah kata tidak. Tidak boleh jadi hujah. Tapi boleh dipakai oleh seseorang, individu itulah, kalau selagi tidak bertentangan dengan Quran, hadis, hukum akal dan hukum adat, 3-3 ni, maka boleh pakai jadi hujah. Untuk orang tu, bukan untuk umum. Kalau untuk umum kita Quran, sunnah, ijma' tu je lah kita punya kias. Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah, Quran, ijma', kias. Jadi kalau mimpi itu tak bertentangan dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, maka boleh dipakai. Tetapi bukan sebagai hujah umum, tapi hujah untuk individu-individu tertentu lah. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah.
Dibahas dalam kitab kita akidah. Jadi kembali kepada topik asal kita ni, bila roh tadi dikembalikan semula ke dalam jasad di dalam kubur, bukan bererti jasad, tetapi roh itu berada di situ dan dia sedar. Ada hubungan antara roh dan jasad, maka dia di situ berlakunya soal mungkar dan nakir. Antara yang ditanya itulah man rabbuka, kan, maqala fi zalika ar-rajul, fi hadhihi ar-rajul, ditunjukkan gambar Nabi Muhammad, tanya siapa ni, kenal ke tidak, tu ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian ditanya macam-macam lah kalau ikut hadis yang lain, mama dinuka wa ma ikhwanuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka dan sebagainya. Alam kubur ini dipanggil alam barzah, ialah gerbang untuk manusia menuju ke alam akhirat. Jadi yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah, yang mana kalaulah roh tu roh yang baik, maka akan ditempatkan dipanggil aliyin. Dan aliyin ni bermula daripada tergantung di bawah arash. Dan paling bawahnya dipanggil sijin. Sijin ni tempat roh-roh orang jahat. Roh-roh orang jahat bertempat di namanya sijin. Kedua-duanya dipanggil alam barzakh. Berapa lama duduk di situ? Sampailah kiamat nantilah. Bila kiamat, maka sebelum kiamat itu kan Allah Ta'ala telah mematikan semua orang beriman dulu. Kemudian ketika itu tinggallah orang kafir saja, barulah dikiamatkan. Dan ketika kiamat itu, orang-orang yang mati ketika kiamat, mereka juga akan, roh mereka akan mengalami soal mungkar nakir juga. Tidak ada yang terlepas. Walaupun dalam keadaan mungkin dia bumi hancur ketika itu, ke mana tertanam dengan sendirinya lah kot, wallahu a'lam. Tapi rohnya akan dikembalikan, akan disoal juga. Kemudian daripada tiupan sangkakala yang pertama itu sampai kepada tiupan sangkakala yang kedua itu, ada riwayat kata 40 tahun. Ada riwayat kata 40,000 tahun. Yang 40 tahun itu maksudnya 40 tahun akhirat. Maknanya satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka kalau 40 tahun, 40 kali 365 kali 1000. Itu tempoh dia lah. Tapi ketika itu kan bumi matahari semua dah hancur, macam mana nak kira tahun? Maksudnya sekiranya bumi dan matahari masih ada, maka 40 tahun ataupun 40,000 tahun. Kemudian barulah Allah Ta'ala akan menghidupkan semula malaikat Israfil. Sebelum tu, ketika Allah musnahkan semua langit dan bumi, ada beberapa makhluk yang tidak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, seperti Arash, Lahul Mahfuz, Qalam, syurga, neraka, bidadari, Baitul Ma'mur, tulang ajbuz zanab bagi setiap manusia, roh manusia, dan apa lagi? Ada beberapa makhluk Allah yang tidak dimusnahkan, kan, oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran disebut, semua ada dalil-dalil dalam Quran. Kemudian setelah 40 tahun atau 40,000 tahun, Allah Ta'ala hidupkan semula Israfil. Kemudian Israfil kedua, summa nufikha fihil ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Jadi bila Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka akan terbentanglah padang mahsyar. Jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama, adakah bumi dan planet-planet yang hancur itu dia hilang oleh Allah Ta'ala, dihilangkan, ditarik aratnya dan dia adam, ataupun ada tapi wujud tapi dalam keadaan hancur. Itu ada khilaf, dua pendapat. Jadi kalau yang mengatakan hilang, maka bermakna apabila Israfil meniup sangkakala, maka Allah ciptakan semula padang mahsyar. Ada pendapat yang mengatakan tak, dia tidak hilang, dia ada, masih wujud planet-planet dan cuma terkapung-kapung ke, tak tahulah, bintang belaga dengan bumi, bulan, matahari semua kan. Dia hancur tapi tak hilang. Nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka dia akan bercantum balik, akan terbentanglah padang mahsyar. Ada yang kata tidak, padang mahsyar di tempat lain. Ada yang mengatakan bila dibangkitkan, maknanya bumi itu dijadikan semula oleh Allah Ta'ala, masing-masing akan berada dalam kubur. Ketika ditiup sangkakala, masing-masing akan bangkit daripada kubur masing-masing. Jasad-jasad yang hancur tu bercantum balik, akan bangkit dan akan dihujani dengan hujan benih. Seperti hujan benih, roh-roh dimasukkan ke dalam jasad balik, semuanya akan bangkit dalam keadaan telanjang tanpa bersunat. Dalam keadaan telanjang
akan bangkit Nabi Muhammad SAW. Ada khilaf kata Nabi Muhammad nampak Nabi Musa pegang aras dan sebagainya, itu tak mau bahas di sinilah. Ini cerita yang sepakat je dulu. Jadi ketika ada yang mengatakan setelah bumi dibangkit, manusia dibangkit, barulah manusia akan dikeluarkan api daripada Yaman. Maksudnya bukanlah Yaman wujud, maknanya dulu di bumi sebelum hancur tempat tu Yaman. Ketika dibangkitkan manusia, api akan keluar dari arah halau manusia ke padang mahsyar. Ada yang kata dihalau ke Palestin. Padang mahsyar kita pusat dia di Palestin. Dulu ketika bumi wujud di Palestin. Ada yang kata tak, itu dibangkitkan, dihalau tu akan pergi ke satu tempat lagi yang baru yang namanya padang mahsyar. Bukan bumi itu dijadikan padang mahsyar. Ada satu lagi tempat akan dihalau, satu tempat yang baru yang Allah buat. Tu ada khilaf. Tak kisahlah mana satu. Mana dalam keadaan telanjang, dalam keadaan padang mahsyar tembaga, kemudian matahari sejengkal 10 biji atas kepala, hadis sahih. Boleh tengok dalam sahih Muslim. Dalam sampai telanjang tu cerita Rasulullah telanjang, Rasulullah kata ketika itu manusia nak menjeling ke orang sebelah pun tak terlintas dalam hati dia nak menjeling ke sebelah. Masing-masing dalam keadaan ketakutan, kebingungan, kerisauan yang amat sangat, sehingga tak terlintas dalam hati untuk menjeling orang sebelah. Dan manusia ada yang bangkit dalam keadaan kepala babi, ada yang bangkit dalam keadaan kepala monyet, ikut amalan masing-masing. Ada yang kerana kepanasan matahari sejengkal 10 biji atas kepala. Tak panas tu try. Jadi masing-masing akan tenggelam dengan peluh masing-masing. Ada yang peluh takat buku lali, peluh takat betih, takat lutut, takat pinggang, takat dada. Ada yang tenggelam dengan peluh masing-masing tu peluh sendiri. Jadi manusia dalam keadaan macam tu, apa yang nak dilakukan oleh Allah Ta'ala ni kepada kami ni? Ini yang saya nak jelaskan ibarat dia ni. Jadi dalam keadaan kebingungan macam tu, semuanya dah risau, maka ada hadis dia panjang, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Pergi kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolonglah kami dah tak tahan dah duduk di padang mahsyar ni. Kalau mintalah doa kepada Allah, kalaulah kami ni ditakdirkan masuk neraka, masukkanlah kami dalam neraka, kami dah tak tahan duduk kat sini. Padahal neraka itu lebih teruk lagi. Neraka lebih teruk pada padang mahsyar. Tapi nak tunjuk padang mahsyar tu punya dahsyat, manusia kata tak apalah, kami ni kalau masuk neraka tak apa, tak tahan dah duduk kat padang mahsyar ni. Bayangkan. Dan padang mahsyar ni 50,000 tahun. 50,000 tahun. Kubur 50,000 tahun, padang mahsyar 50,000 tahun. Cuma ada perbahasan di situ. Jadi Nabi Adam kata nafsi, dan berkata aku pun buat salah, aku makan buah yang dilarang di syurga, aku pun takut Allah Ta'ala murka kepada hari ini, yang mana dia tidak pernah murka pada sebelumnya dan masa akan datang. Maknanya pergilah kamu kepada Nabi Nuh, jumpa Nabi Nuh, Nabi pun nafsi, pergi jumpa Nabi Ibrahim pun jatuh tersungkur sujud kepada Allah, aku pun tak boleh tolong, nafsi. Pergi Nabi Musa, Nabi Isa, last sekali pergi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata ana laha, akulah orangnya yang akan memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kamu untuk memulakan hisab. Nabi sujud di padang mahsyar itu, ada riwayat kata seminggu, ada riwayat maksudnya lama lah Nabi sujud tu. Dan Nabi diilhamkan dengan doa-doa yang belum pernah diilhamkan sebelum ni. Nabi memuji Allah dan akhirnya Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah ishfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, mintalah akan diperkenankan, berilah syafaat akan diberi syafaat. Nabi mohon supaya dimulakan. Nabi mohon supaya hisab dimulakan. Jadi ketika sebelum Allah Taala memulakan hisab, Arash diturunkan di padang mahsyar. Arash ini adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Arash ini ada 8 kaki. Jarak di antara satu kaki dengan satu kaki 50,000 tahun. Bau berjaya pusing keliling Arash itu. Kemudian bila Arash diturunkan di padang mahsyar, kemudian Allah perintahkan supaya satu portion daripada syurga diletakkan di sebelah kanan Arash. Dan satu portion daripada neraka ditarik oleh 70,000 rantai, satu rantai 70,000 malaikat ditarik, diletak sebelah kiri Arash, sampel. Kemudian diletak
itu di tengah-tengah dia tengah arash, dacing belah kanan di depan syurga, boleh kanan arash, dacing kiri tu. Dan saiz piring dacing itu lebih besar berlangit dan bumi. Malaikat Jibril duduk di tengah dacing itu untuk mengukur beratnya dacing, dan malaikat Mikail ditugaskan untuk menilai yang mana berat, mana yang ringan. Kemudian sebelum Allah dah sediakan semua tu, kemudian ada muncul satu suara ataupun pengumuman daripada belah syurga sana, wahai manusia yang mana di dunia tu mereka itu cintakan Allah dan Rasul, maka bangkitlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama para siddiqin, jumlah dia 70,000, bangkit masuk syurga tanpa hisab, berjalan melintas di sirat dan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian datang lagi pengumuman yang kedua, wahai manusia di mana mereka di dunia dulu ketika orang tengah-tengah malam sibuk tidur, mereka bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kelompok bangun masuk syurga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, pengumuman yang ketiga, di manakah manusia di dunia dulu segala pekerjaan mereka, perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada mentaati perintah Allah Taala, masuk syurga tanpa hisab. Kemudian keluarlah seekor ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra, yang mana panjang dia sebulan perjalanan. Tempik ni seumpama guruh. Bisa dia kalau menitik setitik di muka bumi hari ini, maka tidak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan hijau sampai kiamat. Maka Syuja'ul Aqra tu akan bertempik, wahai manusia dia yang mana di dunia tu mereka itu menyakiti Allah dan Rasul, maka dia akan mematuk, dia burung mematuk bijian, dicampakkan ke dalam neraka tu. Kemudian dia keluar lagi, di manakah mereka yang sombong dan angkuh terhadap Allah dan Rasul, dia patuk-patuk campak dalam neraka. Kemudian dikeluar lagi, di manakah mereka yang membuat patung-patung dan berhala-berhala, dicangkuk, dipatuk-patuk, dicampak dalam neraka. Setelah golongan ini selesai masuk syurga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab, maka Allah Ta'ala memberi perlindungan, tujuh golongan akan mendapat perlindungan arash. 7 golongan akan mendapat perlindungan arash, iaitu imam dan pemerintah yang adil, lelaki yang bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, lelaki yang bangun tengah malam menangis takutkan Allah, lelaki yang beri sedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu, lelaki yang hati sanubarinya berpuat pada masjid, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah, dan tak ingat satu lagi baca dalam kitab lah, hadis ada. Kemudian setelah golongan dapat, sementara menunggu hisab, mereka dapat perlindungan arash. Kemudian Allah Ta'ala akan para nabi, para rasul akan berada podium masing-masing lah, di mimbar-mimbar mutiara. Adalah sebagian golongan-golongan yang special, akan ada tempat-tempat yang khusus lah, VIP lah. Kemudian hisab pun dimulakan. Sebelum hisab nak dimulakan, Allah bentangkan 3 mahkamah. Mahkamah yang pertama untuk mengadili antara hukum Allah dan hamba dia. Kemudian mahkamah yang kedua, manusia sesama manusia. Dan mahkamah yang ketiga, antara orang kafir, untuk orang kafir. Jadi bermulalah seorang-seorang akan dihisab. Orang yang pertama akan dihisab Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab beritahulah. Dan ada manusia yang dihisab secara terang-terangan di depan seluruh manusia. Didedahkan segala amalannya di depan seluruh manusia, iaitu di dunia ni dia suka mendedahkan keaiban-keaiban orang, menceritakan keaiban orang, dia share, dia viralkan orang punya keaiban dalam Facebook misalnya. Nanti di akhirat dia akan dihisab di depan seluruh manusia. Dia akan jadi malu kesalahan dia, sehingga malu bukan pipi dia merah, sehingga daging-daging di dalam muka dia rontok kerana terlalu malu. Dan ada orang yang dihisab one by one dengan Allah Ta'ala, itu orang yang menyembunyikan aib orang Islam di dunia. Kemudian akan dihisab, akan diterbang, sebelum tu diterbangkan buku catatan amalan masing-masing, akan sangkut di leher masing-masing. Dan Allah kata iqra kitabak, kan, bacalah kitab kamu sendiri. Mana cek dulu ada tak malaikat dulu tulis benda-benda yang menyalahi apa yang kau buat di dunia. Kemudian setelah dihisab, maka setelah dihisab semua barulah akan ditimbang amalan.
Maka amalan yang baik diletakkan di sebelah dacing kanan, amalan yang buruk diletak sebelah dacing kiri. Macam mana amalan itu ditimbang, dalam bentuk apa? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada pendapat kata dijelmakan menjadi jisim yang boleh ada berat ditimbang. Ada yang kata wallahu alam, macam mana proses kita pun tak tahu, ditimbang. Jadi kalau amalan baik dia berat, amalan buruk dia ringan, maka malaikat Jibril akan umumkan, wahai manusia fulan bin fulan, sungguh, maka dia dipersilakan untuk lintas titik sirat masuk syurga. Seorang demi seorang akan dihisap, dan tunggulah giliran masing-masing. Kemudian sampailah selesai, tak cerita semua mana yang sempurna. Jadi melintas titik sirat. Titik sirat ini dia punya apa? Dia punya halus dia seperti sehelai rambut. Ada yang mengatakan seperti sehelai rambut dibelah 7 tu, saya tak jumpa riwayat. Jadi yang saya jumpa dalam riwayat Muslim seperti sehelai rambut. Dan tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Jadi lintas. Jadi titik sirat ni mendaki 1000 tahun mendatar, 1000 menurun, ni dalam riwayat Muslim. Ada yang kata 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Ada yang kata tempoh panjang-panjang yang lain lah. Ada yang kata sebenarnya ada banyak. Dia ada yang mungkin yang tengah-tengah tu yang paling jauh. Yang kat tepi-tepi mungkin yang agak pendek sikit. Wallahu alam. Kemudian semua akan melintas. Ada yang melintas pantas seperti kilat. Ada yang melintas seperti burung terbang. Ada yang melintas seperti kuda yang berlari laju. Ada yang melintas dengan menaiki masjid, menaiki kenderaan seperti masjid yang dikorbankan di dunia dulu. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengensot. Dan di antara di bawah titian sirat itu neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk yang sentiasa akan mencangkuk siapa yang melintas, yang ditakdirkan akan masuk dalam neraka, dia akan dicangkuk dan masuk dalam neraka, jatuh. Nabi Muhammad akan berada di tengah-tengah sirat, ya ummati ummati rabbi salim salim, rabbi salim salim ummati ummati. Kemudian diringkaskan ceritanya, maknanya yang mana yang dikenakan hisap, maka Nabi akan mensyafaati supaya tidak dihisap, selamat. Kemudian ada yang dihisap dan setelah dihisap ditakdirkan untuk masuk neraka, Nabi syafaat tak masuk neraka. Ada yang memang dihisap dan masuk neraka, Nabi syafaat supaya dipendekkan tempoh dia daripada neraka, dikeluarkan untuk masuk syurga. Jadi dan juga ada yang disyafaati oleh Nabi daripada duduk syurga yang rendah naik kepada syurga yang tinggi. Itu jenis-jenis syafaat lah. Ada beberapa jenis syafaat daripada Nabi SAW. Ada juga syafaat di kalangan malaikat, syarikat dengan orang yang soleh, hafiz Quran dan sebagainya. Saya tak bahas lah di sini, panjang lah bahas. Jadi itu sedikit sebanyak cerita tentang tentang akhirat. Nanti kita sambung lagi insya-Allah daripada sirat tadi, masuk dalam syurga, bagaimana neraka, macam mana melihat Allah Taala, itu nanti kita sambung besok insya-Allah. To be continue. Ini saya ceritalah, saya ambil daripada hadis-hadis semua apa yang dalam Sahih Muslim. Kebanyakannya saya mengajar Muslim, Bukhari, Tirmizi di masa ni. Jadi paling banyak saya khatam Muslim lah, dan 4-5 kali khatam lah Sahih Muslim. Bukhari dalam 2 kali. Tirmizi sekali. Jadi apa yang saya cerita tu sebahagiannya dalam kitab-kitab yang seperti kitab Imam Qurtubi dan kitab-kitab Imam Suyuti dan sebagainya. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang bab sam'iyat ni lah. Tadi pun dah masuk dah bab sam'iyat sikit, nanti kita sambung lagi tentang bab sam'iyat. Lepas tu wallahu alam. Ada soalan tadi orang tanya tentang qada dan qadar tu. Dia kata seolah-olah kita ni macam majbur. Allah Ta'ala yang menetapkan segala-galanya, kudrah dan iradah tu di tangan Allah, kita ni macam majbur. Tapi dari satu segi pula seolah-olah kita ni macam boleh menentukan kita punya perbuatan sendiri, niat kita, kehendak kita. Pembahasan dia sebenarnya kunci dia
tidak ada sesiapa pun yang mengetahui hakikat sebenar perkara tersebut. Tapi di dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab contohnya cukuplah dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali, dia bahas panjang bab ni. Ini dia lawanlah Mu'tazilah ataupun Qadariyah punya hujah. Jadi kesimpulan dia, hakikat sebenar kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang dinyatakan oleh itu berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan hujah-hujah akal, tu saja. Hakikat sebenarnya kita tak tahu, dan bahkan dilarang untuk ulama melarang kita untuk mendalami masalah qada dan qadar, tetapi sebahagian ulama terpaksa mengambil langkah untuk menjelaskan juga semampu mereka kerana takut orang jadi qadariyah atau jadi jabariyah. Kebanyakan orang ni dia jadi jabariyah. Kebanyakannya maknanya sebahagian akan cenderung kepada jabariyah, sebahagian akan cenderung kepada qadariyah. Mu'tazilah tu termasuk qadariyah lah. Yang jabariyah ni maknanya dia rasa dirinya dipaksa oleh takdir. Dia rasa diri dia dipaksa oleh takdir. Maknanya semuanya Allah tentukan, so buat apa dia nak buat amal, buat apa dia nak ni, sebab apa semuanya dah tentukan. Kemudian maka dia mengabaikan syariat. Kemudian satu lagi dia cenderung kepada Qadariyah atau Mu'tazilah. Jadi dia mengatakan Allah Ta'ala tidak menentukan takdir ni. Kita yang buat apa yang Allah Ta'ala beri kudrah kepada kita, beri iradah, kita gunakanlah iradah dan kudrah itu. So dua-dua tak betul. Dua-dua tak betul. Jadi ulama Ahlussunnah di tengah-tengah. So kita kena memandang kepada dua sudut. Satu memandang kepada Allah, satu memandang kepada diri kita. Satu maksudnya satu memandang kepada hakikat, satu memandang kepada syariat. So hakikat Allah itu ghaib, kita tak tahu apa sebenarnya apa yang berlaku. Cuma kita diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam ayat Quran, dua-dua ada, ayat Qadariyah ada, ayat Jabariyah pun ada. Jadi ulama mengambil jalan tengah. Ulama suruh mudah aja kita beriktikad bahawa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam masa yang sama kita diberi pilihan dan kita memilih apa yang kita nak lakukan. Jadi kalau siapa tengok saya punya dia renung betul-betul saya punya penjelasan tentang qada dan qadar itu, yang pada 4 perkara itu selesai. Jadi kalau pilihan kita itu bertepatan dengan takdir, jadi. Kalau pilihan kita tak bertepatan dengan itu, tak jadi. Kemudian pilihan kita, kalau kita tak memilih bersesuaian takdir, tak jadi. Kalau kita tak memilih tak bersesuaian takdir, jadi juga. So 4 ni manusia tak boleh nak nafikan, berlaku dalam kehidupan dia. Cuma bila kita nak mempersoalkan ada tak kita ada kudrah ke tidak, itu pembahasan panjang. Ahlussunnah mengatakan kita manusia diberi kudrah, dipanggil kudrah hadisah, yang mungkin kita kata itu tenaga lah. Kita ada tenaga, ada kemampuan kan, tenaga dan kemampuan, itu kudrah hadisah dia panggil. Satu lagi kita ada iradah hadisah juga, kita ada iradah yang hadisah. Kenapa dikatakan hadisah di sini? Sebab nak bandingkan dengan kudrah Allah yang qadim. Kudrah Allah qadim, iradah Allah qadim. Kudrah kita baru, iradah kita baru. Jadi kalau kita diberi kudrah hadisah, jadi seolah-olah kudrah kita itu boleh menciptakan perbuatan, iradah kita boleh memilih, seolah-olah. Tapi kena ingat di sini kita diberi kudrah, diberi iradah, tetapi tidak memberi kesan. Jadi Mu'tazilah tak setuju kalau kudrah tidak memberi kesan. So apa fungsi kudrah? Apa fungsi kudrah kalau kudrah tidak memberi kesan, tidak muasir, tidak taksir? Ahlussunnah mengatakan bahawa kudrah Allah menciptakan perbuatan. Kudrah manusia beriringan dengan apa yang telah diciptakan, dipanggil maqdur lah, dipanggil maqdur. Jadi bila Allah ciptakan perbuatan itu terjadi pada kita, dipanggil maqdur atau dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ringkas je saya cerita, memang panjang pembahasan dia. Jadi kudrah Allah itu saja yang boleh taksir, memberi kesan. Sebab mustahil kalau ada 2 muasir, 1 asar, itu mustahil. Maknanya 1 asar daripada 2 muasir itu mustahil. Maknanya satu benda dibuat oleh 2. Bukan kita kata asing-asing, maknanya benda yang sama dalam satu wajah. Satu dilihat daripada satu wajah, dua-dua memberi kesan. Kudrah Allah memberi kesan, kudrah manusia memberi kesan, itu mustahil.
Jadi apa fungsi kudrah manusia? Kudrah manusia fungsi dia muqaranah. Fungsi dia muqaranah saja. Fungsi dia, contoh yang paling mudah lah, guru saya Syekh Rahimuddin kata mudah dia macam ni. Dia kata contohnya ada budak kecil nak angkat meja berat. Ada budak kecil nak angkat satu meja yang berat. Dia tak larat nak angkat. Maka bapak dia pun letak, sorokkan tangan, letak bawah meja tu, angkat sekali. Jadi budak kecil sangka, oh dia yang angkat meja tu. Sebenarnya bukan dia yang angkat meja. Tangan dia tu muqaranah saja dengan angkat meja tu. Yang angkat meja sebenarnya bapak dia. Jadi dia tak nampak lah bapak dia sembunyikan tangan letak bawah meja tu, tolong angkat. Jadi budak tu rasa dia yang angkat meja tu. Itu contoh Syekh Rahim bagilah, Syekh Rahimuddin, salah seorang guru saya lah, guru tasawuf dengan guru akidah juga. Jadi dia kata itu contoh nak bagi faham je lah. Maknanya sebenarnya kudrah Allah itulah yang sebenarnya yang mencipta perbuatan itu. Kudrah kita itu muqaranah saja, muqaranah dengan perbuatan kita. Kemudian iradah, memang iradah Allah bagi, kita boleh memilih, tetapi bukanlah iradah itu memberi kesan. Iradah itu muqaranah juga dengan iradah Allah, itu dia panggil takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, kalau iradah kita bersesuaian dengan takdir Allah, itu namanya takdir mu'allaq. Kalau bertentangan namanya takdir mubram. Jadi sebenarnya ini antara penjelasan yang cuba ulama sampaikan supaya kita tidak jadi qadariyah, kita tidak jadi jabariyah. Jadi kita beriktikad bahawa kullun min indillah wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ayat Quran, kita kena beriman kepada ayat Quran. Kita kena yakin secara hakikat semuanya Allah Taala yang tetapkan. Tetapi kita tak menafikan syariat. Kita tak jadi macam jabariyah menafikan syariat. Kita tetap berusaha kerana kita ada pilihan. Maknanya kita rasa kita boleh memilih. Itu manusia tak ada manusia boleh nafi, oh saya tak boleh pilih lah. Mustahil. Kalau dia kata aku tak ada pilihan, bohong. Tetapi kita tak kata juga pilihan kita itu tidak terbatas. Maksudnya semua benda kita boleh pilih. Tidak. Pilihan kita bertakluk dengan pilihan Allah, dengan iradah Allah. Jadi tak semua pilihan kita jadi dan tak semua pilihan kita tak jadi. Di situlah keadilan Allah. Tidak ada, kalaulah semua pilihan kita tak jadi semua, itu maknanya itu kita majburlah, kita jabariyah. Maksudnya kita dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tapi ataupun kita punya pilihan semua jadi, tak juga, sebab kita mana ada manusia pilihan dia semua jadi. Jadi pilihan kita kadang jadi, kadang tak jadi. Jadi itulah di situ keadilan Allah Ta'ala. Kita nak salahkan Allah Ta'ala, semua pilihan aku tak jadi, tak boleh, mustahil. Sebab apa? Banyak benda yang kita pilih jadi. Ada juga, tapi tak semua jadi, ada yang tak jadi. Ya, di situlah keadilan Allah. Jadi kita ada pilihan, kita rasakan, kita rasa seolah-olah kita memilih, kita rasa seolah-olah kita yang menciptakan perbuatan. Tidak, hakikatnya Allah. Walaupun pilihan kita itu terjadi mengikut pilihan kita, sebenarnya bersesuaian saja dengan takdir Allah. Bukanlah pilihan kita itu yang menjadikan benda itu, memberi kesan untuk menjadikan benda itu. Allah juga, semuanya Allah. Kalau rajin, kalau yang jenis mengajinya, baca dalam sifat pembahasan sifat kudrah yang Imam Ghazali bahas, al-iqtisad fil i'tiqad. Panjang pembahasan dia, dijawab semua iskal-iskal Mu'tazilah. Banyak orang akan jadi Mu'tazilah, kita ada, Allah Taala bagi kita kudrah, kita yang gunakan kudrah tu. Tak betul. Tengok jawapan Imam Ghazali. Kalau mampu bacalah, ini bukan level-level biasa ni, susah nak faham. Tapi saya pun mengaji dengan Syekh Hamzah Bakri, baru faham kitab tu. Bukan senang nak faham kitab tu. Wallahu alam. Sakat dulu nanti kita sambung lagi besok insya-Allah. Saya ada kelas lain ni. Jadi kita, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, terfaham dan sampaikan, yang tangguh dengan kafarah mereka. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.